Asia Tenggara telah bermula sejak zaman prasejarah. Masyarakat dan kebudayaan di Asia Tenggara kemudiannya berkembang sehingga membentuk budaya dan bangsa yang pelbagai dan juga berbeza-beza, dan ini telah dipengaruhi oleh budaya Cina. Pembentukan sistem kerajaan di Asia Tenggara pada zaman awal banyak dipengaruhi oleh pengaruh China. Kedua-dua elemen ini dapat dilihat telah mempengaruhi negara Asia Tenggara seperti di Vietnam, Burma, Kampuchea, Laos dan juga Thailand. Sistem politik Asia Tenggara abad ke-19 banyak berpegang kepada pengaruh China. Misalnya, negara Vietnam menerima sistem tributari daripada China. Politik dan pentadbiran moden China di Vietnam menampakkan ciri-ciri pemusatan kuasa melalui birokrasi pusat yang teguh kedudukannya. Antaranya ialah dari segi konsep kerajaan di mana Vietnam mencontohi pemerintahan kemaharajaan China. Dalam pentadbiran moden China ini, raja belajar di puncak dan setiap raja Wangsa Nguyen sentiasa menekankan pentingnya dikekalkan dalam sistem politik moden China ini. Pelbagai konsep pengaruh China yang mempengaruhi pemerintahan beraja di Vietnam ini. Konsep-konsep politik negara China diamalkan seperti mandat daripada syurga diterapkan dalam institusi kemaharajaan Vietnam. Raja-raja China ini menyifatkan diri mereka sebagai tentu iaitu anak Tuhan dan hak mereka untuk memerintah sebagai wakil Tuhan yang sudah diberikan mandat. Seterusnya ialah pemerintahan Vietnam berdasarkan pengaruh China ini adalah berhierarki, di mana masyarakat diperintah dengan penuh keadilan. Di bawah raja terdapat kuan yang dibahagi kepada dua iaitu kuan awam dan juga kuan tentera, di mana kuan awam mempunyai taraf yang lebih tinggi daripada kuan tentera. Seterusnya, desa iaitu Xuan merupakan unit pentadbiran yang paling bawah dan diketuai oleh ketua desa yang dikenali sebagai Li Xuan. Terdapat beberapa tanggungjawab Li Xuan. Antaranya ialah memungut cukai, mengemaskini daftar penduduk dan tanah, menjadi ketua upacara agama, mengerah tenaga buruh dan rakyat yang bakal berkhidmat dalam pasukan tentera. Pengaruh Cina yang dapat dilihat juga ialah ajaran Konfusius. Konfusianisme ini merujuk kepada falsafah yang paling tua yang disanjung di China. Kepentingan ajaran ini dilihat di mana adanya sistem peperiksaan awam yang menjadi syarat khas kepada pelantikan pegawai-pegawai kerajaan di Vietnam untuk pelantikan kaki tangan kerajaan. Raja-raja Vietnam dan mereka dilihat perlu memiliki latar belakang pendidikan China termasuklah menguasai ajaran Konfusius. Konfusianisme ini telah membawa kepada kesinambungan bentuk sistem pendidikan yang dijalankan di Vietnam. Pengaruh China melalui sektor pendidikan dalam sistem peperiksaan di Vietnam ini boleh dilihat selepas tahun 1247. Sistem peperiksaan di Vietnam ini merupakan sistem peperiksaan yang dilakukan secara berperingkat, iaitu peringkat rendah yang lebih menekankan pembentukan peribadi, peringkat wilayah dan juga peringkat akhir. Agama Buddha mula tersebar di Vietnam sejak abad ke-3 hingga abad ke-6, namun dipengaruhi oleh unsur-unsur Konfusianisme dan Taoisme. Agama Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme Mahayana menjadi 3 agama asas atau lebih dikenali sebagai Tamgyao. Agama Buddha Mahayana juga wujud di Thailand akibat pengaruh dari China. Namun di Thailand, agama Buddha Mahayana telah digantikan dengan agama Buddha Theravada selepas abad ke-14 yang dibawa dari Sri Lanka. Seterusnya, pengaruh Cina turut memainkan peranan dari sudut bahasa dan tulisan, khususnya dapat dilihat di negara Vietnam. Di negara Vietnam, bahasa dan tulisan itu sendiri telah menerima pengaruh daripada kebudayaan Cina. Bahasa ini adalah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Dahulunya, Vietnam menggunakan bahasa politonik dan bahasa Proto-Vietnam. Namun apabila munculnya Cina, maka bermulalah proses pinjaman istilah sastra, falsafah,
pentadbiran dan tentera Cina. Namun demikian, bahasa Cina yang dituturkan oleh masyarakat Vietnam adalah tidak serupa dengan bahasa Cina yang dituturkan oleh masyarakat Cina itu sendiri. Hal ini adalah kerana Vietnamisasi pengucapan adalah mengikut kecenderungan fonetik Vietnam, di mana fonetik ini adalah mengenai bunyi bahasa yang digunakan oleh Vietnam yang berbeza dengan bunyi masyarakat Cina. Selain itu, sistem tulisan Cina telah dibentuk berdasarkan kombinasi 3 unsur iaitu makna, bunyi dan bentuk. Walaupun terdapatnya banyak dialek yang dipertuturkan oleh orang Cina, namun mereka hanya mempunyai satu sistem tulisan dan tulisan ini juga telah digunakan oleh masyarakat Vietnam. Tambahan lagi, ajaran Confucius juga telah diterapkan dalam diri masyarakat Vietnam, iaitu melalui tulisan Juge. Seni bina. Raja Nguyen awal di Vietnam menumpukan perhatian terhadap bandar Ho. Bandar berbentuk istana mencerminkan cita-cita Wangsa Nguyen untuk membawa bentuk dan imej ibu kota negara China. Nama bangunan, lokasi dan bentuk menekankan persepsi klasik yang terdapat di China. China juga telah mempengaruhi beberapa buah negara di Asia Tenggara dalam sektor ekonomi. Antaranya adalah Pengaruh ekonomi yang pertama adalah pengaruh dalam bidang pertanian. Contohnya di Vietnam, aktiviti pertanian secara sara diri dalam kalangan masyarakat dilihat sangat bergantung kepada sistem parit dan tali air yang dibina bagi mengawal banjir. Sistem saliran ini membantu mengawal aktiviti pertanian mereka di mana teknik pengawalan tersebut diambil dari negara China. Pengaruh ekonomi yang kedua adalah pengenalan kepada alat teknologi baru. Contohnya di Thailand, pada abad ke-17, cara penapisan tebu diperkenalkan di China. Tanaman tebu terkenal di Thailand dan merupakan tanaman utama di negara tersebut. Perkembangan teknologi baru telah diperkenalkan untuk membuat gula dan membantu meningkatkan pengeluaran tanaman pengusahaan gula. pengaruh yang ketiga adalah pengekalan hubungan perdagangan luar sebagai monopoli kerajaan. Perkara ini telah berlaku kepada negara Siam pada tahun 1776 dan 1777. Raja Taksin membuat hubungan perniagaan antara Ayutthaya dan Wangsa Machu untuk dapatkan alat senjata, bahan binaan dan pekerja mahir untuk digantikan dengan beras dan kayu, lalu membawa kepada pengekalan perdagangan luar Siam sebagai monopoli kerajaan dalam yang dijalankan dalam rangka sistem ufti Siam Cina. Pengaruh yang keempat adalah sikap kebolehpercayaan pedagang membawa kemajuan ekonomi. Contohnya, Hawaiian merupakan pusat perdagangan antarabangsa yang terkenal di mana golongan pedagang yang ramai adalah terdiri daripada Cina Hokkien. Golongan ini telah membawa kepada kemajuan dalam perdagangan ketika menjadi orang tengah pada Mei 1637. Secara keseluruhannya, pengaruh Cina dapat dilihat dari aspek politik, sosial dan ekonomi. Pengaruh Cina terhadap Vietnam dapat dilihat begitu ketara. Bagi pihak Cina, model sistem tributarinya adalah berpegang kepada andaian bahawa mereka adalah penguasa dunia, tempat pusat peradaban dan tamadun dunia. Manakala bagi Vietnam, salah sebuah negeri naungan Cina perlu mematuhi tata cara dan protokol sistem tributari seperti mempersembahkan barangan ufti mengikut jadual kepada Cina serta mendapat perkenan dari Maharaja Cina yang dapat diangkat status menjadi anak syurga. Pengaruh Cina ke atas Vietnam jelas memperlihatkan tentang kepelbagaian unsur yang telah diserap ke dalam jiwa masyarakat Vietnam pada ketika itu. Kedatangan Cina ke Vietnam ini telah mempengaruhi keseluruhan struktur dari segi pentadbiran politik, ekonomi, sosial dan juga keagamaan. Hal ini telah menjadikan Vietnam di bawah pengaruh Cina.